Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ni lewat sikit. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik Ustaz, sila. Mula ya. Okay. Hari ni tak akan kafiah sebab Izam pun tak pakai, kita tak pakai. Tahalul. Okey. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadiyih wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik kita menyambung semula kuliah Fiqhul Islami pada hari ini. Siapa yang ada kitab, kita berpindah ke muka surat 362. Masih lagi kita bicarakan bab haji ya. Okey. Pada hari ini bab yang amat penting, bab yang terpenting, iaitu apa dia? Berapa jenis dam. Dam bagi orang yang melakukan kesalahan haji ni. Baik. Okey. Tajuk dia berapa jenis dam atau denda. Yang pertama, dam atau denda tamattu' dan qiran. Artinya orang yang mengerjakan haji tamattu' dan mengerjakan haji dan umrah dengan cara tamattu' atau qiran, ia wajib membayar denda. Dendanya wajib diatur sebagai berikut. Bermaksudnya barang siapa yang berniat mengerjakan haji tamattu', Mata faham kan? Tak payah ya. Walaupun dia tak melanggar pantang larang ihram, ataupun orang mengerjakan haji qiran, walaupun dia tak belajar, dia tak melanggar pantang larang ihram, secara automatik bila dia mengerjakan haji, bila dia mengerjakan haji qiran dengan haji tamattu', dia kena bayar dam lah. Walaupun dia tak anggar pantang larang ihram, ya. Baik. Maka damnya sebagai berikut. Yang pertama, nyembelih seekor kambing yang sah untuk buat korban. Yang pertama, nyembelih seekor kambing. Baik. Yang pertama. Yang kedua, kalau tidak sanggup, kambing tak ada, ataupun tak sangguplah duit tak ada, dia wajib puasa 10 hari. 3 hari wajib dia puasa di waktu ihram, paling lambat sampai hari raya haji. 7 hari lagi dia berpuasa sesudah kembali ke negerinya. Bermaksudnya kalau dia niat ihram dah, dia tak nak dia mengerjakan haji tamattu' dengan haji qiran. Dia tak nak bayar kambing, dia tak nak, dia nak puasa. Puasa dia tu sebelum raya haji tu 3 hari puasa sana. Sebelum sampai raya tu 3 hari dia puasa sana. Lepas tu 7 hari dia kena puasa balik Malaysia. Itu dia. Boleh? Itu yang kedua. Baik. Tetapi kita ni, kalau ikut pakej tapur haji ataupun pakej haji, selalu kalau buat tamattu' dia masuk sekali lah. Jangan bimbang lah. Jangan bimbang lah. Kalau kita misalnya pergi tabur haji, dia orang tahulah kita nak buat haji tamattu',
Dia tahu kita nak buat haji apa kan. Dia akan tanya haji apa. Dia masuk dalam tu dah. Dalam package dah. Dia orang tukang bayar ya. Baik. Okey. Itu yang pertama ya. Jadi maksudnya yang kita kena pegang, yang kita kena ingat, mana-mana orang yang mengerjakan haji tamattu' dengan haji kiran secara automatik, walaupun tak langgar patalang ihram, dia kena bayar dam. Apa dia? Pertama, seekor kambing. Kalau dia tak nak kambing, tak apa. Berpuasa 10 hari, 3 hari di masa dia ihram. Sebelum raya haji lah, 3 hari. Dan 10 hari tu, baliklah ke Mekah. Adakah perlu berturut-turut? Tak perlu. Tak perlu. Yang kedua, dam atau denda kerana mengerjakan salah satu daripada 2 larangan yang berikut. Dam dan denda kerana mengerjakan salah satu daripada berapa larangan yang berikut. Apa dia katakan? Yang pertama, bercukur atau menghilangkan 3 helai rambut atau lebih. Dia bercukur dengan sengaja. Jawapannya ada tulis sengaja tu. Okey. Yang kedua, memotong kuku. Yang ketiga, memakai pakaian berjahit. Ini apa terlerang ni. Yang keempat, iaitu memakai minyak wangi. Yang kelima, memakai minyak baik. Yang seterusnya iaitu mendoli persetubuhan dan persetubuhan tersebut tahlul yang pertama. Sudah, nanti dululah. Mendoli persetubuhan sedangkan tahlul yang pertama. Apa maksud dia? Contohnya kaum muslimin dan muslimat kalian, lepas dia meronta Jamratul Aqabah, umat dia ada belaka. Tapi satu lagi dia tak boleh buat. Lepas meronta Aqabah, bersetubuh kan, tak boleh. Nyebuak juga dia lah kaum muslimin dan muslimat kalian. Nakal yang. Okey. Denda kesalahan tersebut boleh memilih antara 3 perkara. Kalau dam ke. Pertamanya, memelih seekor kambing yang sah untuk dikorban atau puasa 3 hari. Yang boleh dia pilih lah. Yang pertama, iaitu apa dia? Denda kesalahan tersebut boleh memilih antara 3 perkara. Contohnya kalau orang dia potong kuku dia. Dia. Ana tak tahu punya potong kuku tu kesalahan. Hanya je. Kerja haji tak tahu. Ana tak tahulah rupanya pakai minyak wangi tu lah. Sudah kena dam lah. Jangan tahu tak tahu. Jadi denda dia yang pertama. Iaitu sembelih seekor kambing. Yang pertama. Yang kedua, dia berpilih lah. Iaitu dia berpuasa 3 hari. 3 hari. Baik. Atau yang ketiga, bersedekah 3 gantang. Makanan kepada orang miskin. 3 gantang. Segantang berapa? 3 kilo lah kita kata. 3 kilo 9 kilo lah jawapannya. 3 kilo segantang 3 kilo. 9 kilo lah. Sedekah pakai kepada apa? 6 orang miskin. Jadi sebagaimana apa yang disebut dalam surah Al-Baqarah, "Man kana minkum maridan aw ala Arbi azan aw min ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk." Barang siapa di antara kamu yang sakit atau sakit di kepalanya, nak ada bayar fidyah, iaitu puasa atau sedekah atau melih seekor kambing. Bolehlah. Nak pilih mana agak-agaknya?
I nak beli buah kurma no. Nak beli buah kurma 9 kilo. Mahal juga. Sekilo berapa lah ni? Kita kata sekilo kurma sekarang ni. Tak yalah kurma ajwah. Ajwah tu sekilo. Sekarang ni habis yang standard yang paling murah. Sekarang ni RM60 lah. Paling murah. Dia. Yang paling dia punya standard paling mahal sekali RM120 sekilo. Itu yang paling bagus. Sekarang RM60. Nanti dia. Di sana tak kisahlah 1 Julai ke 2 Julai ke supaya lah. Malaysia tak. Dia. Kalaulah 9 kilo, kalau 60 kali dengan 9 berapa? 56. Dia berapa? Berapa ringgit? 50. Sudah. Gitulah. Kambing seekor. Kambing lebih kurang sekali RM600 lah. Nanti dia. Agaknya pilih puasa lah 3 hari. Nanti dia. Mesti puasa di sana, Ustaz? Tak perlu. Tak perlu. Okey. Seorang baik. Ada satu hadis lagi. Seorang mengadu bahawa kepada paling sakit. Nabi SAW berkata, syukurlah kepalamu itu dan sembelihlah seekor kambing atau puasa 3 hari atau sedekah 3 gantang tamar kepada 6 orang miskin. Kata Nabi SAW. Baik. Riwayat Imam Muslim. Okey. Itu apa dia? Itu kena ingat tu. Kalau dam tamatak seekor kambing, puasa, dan kira ni kada tamatak seekor kambing atau puasa 10 hari. 3. 3 kat sana. Baik. Kalau sekiranya dam, okey, tadi lain terganggu. Okey? Okey. Kalau dam disebabkan disebabkan cukur kepala, disebabkan sakit ataupun kerak kuku, pilih antara 3. Pilih dam dia. Pertama seekor kambing atau puasa 3 hari ataupun dia pilih antara yang pertama sekali. Bagi orang, saya ulang balik bagi orang yang gunting rambut dia atau tercabut rambut dengan perbuatan sengaja ni, maka dia punya dam dia yang perlu dibayar dalam hadis Nabi SAW, lain tak bukan iaitu sembelih seekor kambing atau puasa 3 hari atau sedekah 3 gantang. Maksudnya 3 gantang ni kalau kilo 9 kilo lah. Habis ya? Okey. Pakai minyak wangi. Contohnya. Ada kadang-kadang tabiat orang ni dia tak tahu kadang-kadangnya. Tak tahu. Yang ketiga, dam atau deda kerana bersetubuh yang membatalkan haji. Sudah. Ini ke mana ni? Ke mana? Sebelum wukuf. Kalau dia melakukan hubungan selepas melontar Jamratul Aqabah, lain pula. Cuma dia kena sembelih seekor kambingnya. Tapi kalau sekiranya melakukan hubungan yang disebutkan yang batalkan haji, maksudnya sebelum wukuf, dia ni ihram dah. Lepas tu lepas ihram, tapi tak perlu, rasa wallahu a'lam ada juga orang buat macam tu. Tapi kalau orang mengerjakan haji tamattu', ini lebih haji kiran lah. Orang haji tamattu', lepas habis umrah, tak ada masalah. Kalau orang mengaji tamattu', dia kerja umrah dulu kan.
Lepas habis umrah, habis ihram umrah, tak ada masalah. Dia. Tapi tak kok ngaji kiran lah. Ngaji kiran ke, haji tamatuk, haji ifrat ke, dia masih dalam keadaan ihram lagi. Melakukan hubungan sebelum ukuf. Dan denda kerana persetubuhan yang batalkan haji dan umrah, iaitu apabila terjadi sebelum tahallul pertama, denda itu wajib diatur sebagai berikut. Berat. Mula-mula menyembelih unta. Unta lah kaum muslimin. Itu dia. Kerana Umar telah berfatwa dengan wajibnya unta. Dia sebenarnya bekas kambing. Unta. Okey. Kalau tak dapat unta, dia wajib memotong sapi, iaitu lembu. Baik. Kalau tak dapat sapi, menyembelih 7 ekor kambing. 7 ekor kambing. Bekas ekor kambing tak? Dah lah haji tak sah. Kena bayar dam. Wajib tahun depan pula pergi. Amin. Okey. Okey, seterusnya. Kalau tak dapat kambing, taklah dihitung hingga unta dan unta. Kalau tidak dapat kambing, naklah dihitung harga unta dan diberikan kepada fakir miskin. Macam ni. Okey. Kalau tidak dapat kambing, naklah dihitung harga unta. Dan diberikan kepada fakir miskin makanan untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Contohlah binatang tak ada, matilah ke. Beli berapa ekor unta? Seekor unta berapa? 10,000 lah. 10,000. Ya Allahu Akbar. Nanti dia. Beri makan? Boleh. Kalau unta tak ada. Nanti dia. Habis. Yang seterusnya, yang keempat. Denda membunuh binatang beruan. Ini cuma hukum je lah. Tapi walaupun tak ada orang nak buat, orang tak memburu kan. Apa dia? Binatang liar ada yang mempunyai bandingan. Misalnya dengan binatang yang jinak. Berarti ada binatang jinak. Yang berhampiran rupa dan keadaannya dengan binatang itu. Baik. Jadi denda orang pun binatang liar. Nampak rusa. Sudah. Jangan main. Nanti dia. Selalunya di Mekah ni kami dalam perjalanan lah. Barang siapa naik bas ke. Kalau kami gurun, rusa. Dia memang ada sungguh. Aku ni memang kaki pemburu daripada Malaysia. Nampak rusa. Dan keadaan ihram. Contohnya lah. Bro. Jadi rusa tu agak-agaknya rusa. Dia dalam keadaan ihram. Dia benar rusa. Jadi rusa tu sebandingan dengan apa agak? Dengan lembu lah. Dengan lembu. Kalau kambing gurun, kambing lah. Tidak. Dia dam dia sebanding dengan binatang itu. Ada satu, dia bukan macam kerbau. Orang panggil apa? Seladang dah. Apa dia? Dia negara Arab ni, betul lah. Sini panggil sapi. Bahasa Arabnya ada 2. Bakar, sapi. Kita ni puluh Melaka. Bakar lembu lah. Sapi itu kerbau. Yang tu dia. Orang apa seladang pada dia. Nanti dia. Yang tu. Jadi kalau tu lembu lah.
Okey, yang keempat. Yang kelima. Jam kerana terkepung. Kerana terkepung. Kalau misalnya orang tu dia niat ihram, tiba-tiba tak jadi nak pergi, terhalang. Dalam sebab apa? Contohnya lah, saya buat contoh. Dia dah niat ihram dah, ada kes ni berlaku. Suami isteri. Suami isteri ni kaum muslimin dan muslimah sekalian. Dia nak pergi haji lah. Dia kita Malaysia ni. Orang kata, tapi lah maklumlah orang tu ada kadang-kadang jenis manusia ni yang bebal. Orang kata tak usahlah niat ihram lagi di airport tu, di tabung haji tu, pakai je. Naik kapal terbang ni. Dia kata takut aku lupa, aku niat. Dia macam dia pandai lah. Betul dia pandai. Takdir Allah, masa dia duduk di airport tu lama, suami dia meninggal. Sudah. So dia ingat. Bila suami dia ingat, isteri dia pergi tak ke Mekah? Bila dia ke Mekah, sudah macam mana dia dalam niat ihram dah. Dia. Jadi sudah tentulah kaum muslimin dan muslimat kalian, dia kena batalkan ihram dia kena beradab. Tapi kalau dia tak batalkan, boleh, tak ada masalah. Boleh. Aku malah batalkan ihram tu. Dia. Kalau kau tak nak batalkan ihram, kau tunggu setahun. Dalam keadaan ihram begitulah. Pakai minyak wangi tak boleh, tak boleh. Boy. Setahun tak kat kuku, setahun tak boleh cukur bulu, setahun tak boleh pakai minyak wangi, setahun boleh. Jadi sama Buddha lah sekejap. Sama Buddha pun kalah. Boleh kalau kena kedekut sangat. Dia kena batal kena. Itu sebabnya orang kata terhalang. Sebab ada berlaku zaman Nabi SAW tu. Cerita sikit lah. Dam terhalang ni. Dia pernah berlaku. Pada tahun yang ke-6, Nabi dia buat umrah. Nabi berkata kepada para sahabat, tahun ni kita akan buat umrah. Bayangkanlah para sahabat muslimin berhijrah ke Madinah. Tinggal Madinah selama 6 tahun. Bila kata akan balik ke Mekah, gembira tak ada orang. 6 tahun. Macam kita lah. Kalau sekiranya 6 tahun tak balik kampung, macam mana? Dia. Okey. Pakai ihram. Jadi apabila nak balik Mekah tu, nak buat umrah lah. Diorang niatlah di Zulkhuwailifah dekat Madinah. Bila sampai dekat Hudaybiyah, tak boleh masuk. Orang kafir halang. Jadi sedangkan pakai ihram tak? Pakai ihram dah. Dan niat ihram dah. Dan Nabi SAW pun dia niat ihram juga dah. Umrah. Sudah macam mana agak-agaknya. Lalu bila terhalang, maka Nabi SAW kata pada sahabat, sembelihlah binatang bawaan kamu. Sembelihlah. Bayar dah. Sudah kamu sini. Para sahabat tak nak buat. Nabi suruh tak nak buat. Jangan main. Bila Nabi suruh dia orang tak nak buat, Nabi sedih lah. Bila Nabi sedih, Nabi pun mengadulah kepada isteri dia. Masuklah dalam kemah isteri dia. Mengadulah hal, kenapalah umat aku dah nak ikut dah ke macam Yahudi Nasrani dah. Tu dah lah, tak nak ikut.
Biar rupanya Nabi pun masuklah ke rumah ke kemah isteri dia yang paling tua sekali. Iaitu Salamah. Nabi ngadu kepada Salamah. Ya Salamah. Ke umatku nak jadi Yahudi Nasrani ya tan ikut. Dia kata tidak ya Rasulullah. Umat kamu tu tengah bersedih. Kamu nanti dia. Kalau engkau buat mula-mula dulu. Sembelih seekor binatang. Macam mereka akan buat. Nanti. Maka Rasulullah pun keluar kemah kaum muslimin. Sembelih seekor binatang. Untuk menghalalkan ihram dia. Para sahabat buat. Gitu rupanya. Itulah Tok Mufti, isteri tua kehebatan dia. Dia. Saya ambil jadi gitu pula. Okay. Betul kaum muslimin dan muslimat kalian. Nanti dia. Macam orang lah kena package kena tipu kaum muslimin muslimat. Package apa nama 2,500 buat umrah. Saya pun kena tipu juga kau orang lain. Saya tak tahu mula-mulanya. Saya tukar camping orang. Marilah kita, ada orang kaya, dia kata 2,500. Dia memang cara dia betul. Dia kata Ustaz cuma kutip 2,500 saja. Yang lain saya tanggung. Okay dia. Rupa orang kaya tu betul. Dia mengaku. Dia panggil kenuri. Rupa dia kena tipu. Dia beri duit ke partner dia ambil duit. Habis. Tak jadi. Bila tak jadi, yang datang tu, dara saya, pemak saya datang. Orang tua ni maklum lah. Yang mana nak pergi umrah kali pertama tu buat kenuri dah. Betul tak betul? Dia panggil orang kampung, dia pergi makan orang umrah, kebira sangat. Allah, orang Terengganu apa datang aku. Lepas tu, apa yang terjadi? Yang Kelantan, kawan saya pun datang juga. Tiba-tiba nak balik. Malu lah. Macam mana agak-agaknya. Saya katalah. Kalau sekiranya keluarga bolehlah duduk rumah saya. Kalau raman tak sah lah kata. Jadi ustaz macam mana? Gini lah. Dia kata macam mana ustaz? Kalau saya beli buah kurma dekat Coket. Lepas tu saya beli kopiah kat Coket. Saya cukur kepala je balik rumah. Boleh tak? Boleh lah. Kan tidak apa pula orang kata orang kampung. Akhirnya umrah Coket lah dia. Jangan main. Baik. Itu yang terakhir. Itu sebab kita ni bila mengerjakan haji, kita kena ingat bahawasanya di mana tempat kita perlu berniat. Kalau tidak, kita berniat jadi terhalang suatu kali kena bayar dam. Orang denda kerana terkepung atau terhambat. Perperangan dan sebagainya. Orang yang terhalang di dalam jalan tidak dapat meneruskan pekerjaan haji atau umrah, baik terhalang di tanah halal atau di tanah haram dengan membeli seekor kambing di tempat yang terhambat itu. Di mana? Kalau Malaysia. Baik. Dan mana ustaz? Ustaz, saya ni di UAE, di KBA tak sembelih kambing. KL mana ada? Baliklah balik kampung. Betul tak betul? Dan mencukur rambut dan kepalanya. Lepas dia kaum muslimin dan muslimat kalian, dia kena. Maksudnya dia kena sembelih dulu. Lepas tu baru dia cukur kepala dia. Lepas ihram dia. Okey, menyembelih dan bercukur kepala indaklah dengan niat tahallul. Tak boleh tu. Baik. Itulah di antara pantang larang ihram. Okey. Kena ingat tu. Saya buat je. Yang pertama, nampaknya kaum muslimin dan muslimat kalian, dia terbagi pada dam ni terbagi kepada beberapa perkara. Yang pertama, bagi orang yang mana mengerjakan haji tamattu' atau haji qiran secara tertib idam. Seekor kambing atau puasa 10 hari. 3 hari di tanah haram dan keadaan ihram, dia balik Mekah. Itu yang pertama.
Yang kedua, orang yang pakai banyak wangi. Pakai pakaian berjahit. Bagi lelaki lah. Potong kuku. Bagi perempuan kan. Itu dia. Ataupun melakukan pertubuhan depan Jambatan Aqabah. Maka dam dia kena bayar. Kaum muslimin dan muslimat kan. Semula seekor kambing. Atau apa dia? Atau puasa 3 hari. Atau pergi makan 6 orang miskin, iaitu dengan jumlah 3 gantang. Baik. Yang keempat, iaitu dam bagi orang yang melakukan persetubuhan membatalkan haji dia. Sebelum wukuf. Yang ni seekor unta. Yang keduanya, tak ada unta, lembu. Kalau tak ada lembu, kambing 7 ekor. Kalau tak ada kambing 7 ekor, harga kambing. Yang keempat ialah dam bagi orang yang terhalang. Orang yang terhalang. Jadi dam dia ialah dia kena sembelih seekor kambing sahaja. Dia tak boleh puasa. Dia kena sembelih seekor kambing. Di tempat terhalang itu. Okey, habis ya. Itu di antara. Yang seterusnya, ini masuk tajuk lain pula dah. Iaitu tajuknya ialah Bab Haji dah habis ya noh. Okey, ini kitab muamalat. Kitab bab jual beli. Ni bab jual beli. Saya ini tajuk baru. Bab jual beli ni tajuk baru dah. Kalau ikut susunan kitab ni lah. Jadi sekarang ni nak kalau ada persoalan tanya. Jadi nak mukakan tajuk baru pun lambat pula. Baik. Lama pula. Ada soalan? Ada keraguan atau pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Jika seseorang itu ada hutang dam tapi dia meninggal dunia sebelum sempat dia membayar dam, adakah waris dia tanggungjawab untuk menyelesaikan dam tu? Okey. Sebagaimana banyak hadis Nabi SAW. Ada 4 perkara yang diwajibkan ke atas orang yang hidup sebelum dibagikan harta pusaka. Yang pertama iaitu menguruskan kapan jenazah. Yang kedua, menguruskan tanaman penanaman mereka. Yang ketiga adalah wasiat. Yang keempat, hutang. Hutang. 4 perkara Nabi kata. Lepas habis 4 perkara itu baru boleh berita pusaka. Maka ada pun dam, dia merupakan hutang. Dia kena wajib atas terbayar. Kena bayar? Yang wajib dia bayar, terlebih lelaki apa dah? Ada? Silakan. Kalau jika waris tu hanya mengisyaki bahawa dam itu ada, dia cuma ragu-ragu lah. Ya. Ya. Baik. Kalau sebut ragu-ragu ni saya cuma tepat sungguh. Ada seorang ni dia orang perempuan, orang Terengganu. Jadi dia berhaji dah. Dia kata dia ragu-ragu, dia kata. Ragu apa? Ada satu buat haji ragu. Dia ragu tentang dia tak tahu. Wah, dia kata. Sudah.
Dia berkata gitu, betul dia tu. Dia tak tahu. Oh, kalau ragu-ragu tentang kalau sekiranya buat gitu, baiklah. Kalau begitulah keadaannya. Islam ni, kalau sekiranya dalam hadis kan katakan, tak ma yuri buka ala ma la yuri. Tinggalkan apa yang meragukan kamu. Kalau sekiranya tuan yang buat haji tu, dia tak ragu apa-apa, janganlah anak-anak main ragu-ragu pula. Hati dia. Tapi kalau tuannya tukang buat haji tu, ayuh rasa, ayuh dah sedah air tu. Mungkin ayuh ni ada buat silap haji kau ni. Boleh tak kalau buat dam. Tak apa masalah. Tapi kalau ayuh tak kabur, tiba-tiba duit banyak. Macam mana weh? Yang pertama buat anak dia kata, kita kena cari. Kok ayuh kita ni ada ragu-ragu. Janganlah. Nabi kata dak ma yuri buka ala ma la yuri. Jangan kita buat raguan. Kalau dia sendiri tuan yang tuan tu buat, kalau dia ragu dia nak buat dam, itu tak ada masalah. Boleh. Ada lagi? Terus Ustaz pernah menceritakan mengenai korban yang seorang tu boleh berkongsi pahala dalam melakukan korban ya. Maknanya macam katakan saya yang melakukan korban tu, tapi saya meniatkan korban tu untuk diri sendiri serta ahli keluarga saya. So ahli keluarga tu berkongsi pahala ya Ustaz kan? Ya. Adakah ahli keluarga ini perlu terikat juga dengan larangan memotong kuku dan rambut Ustaz? Tak perlu. Yang pentingnya orang nak berkorban tu lah. Sebab itu kongsi pahala je. Cantik soalan tu. Kadang-kadang satu soalan ni menambahkan ilmu. Kalau begitu Ustaz, saya nak meniatkan pada 100 orang. Perlu tak? Kalau dapat pahala korban, boleh katakan ketanggung korban belaka, kena kuku belaka dah. Maksudnya tidak. Orang yang tak berniat untuk korban tu yang kena niat tak perlu. Dia. Baik. Tapi sebenarnya kalau niat untuk keluarga je. Kalau niat untuk kawan, para ulama tak boleh. Ustaz, saya kongsikan di paparan ni berkenaan dengan puasa Zulhijjah ni Ustaz ya. Sebentar ya. Ya. Nampak tak Ustaz? Nampak Ustaz? Nanti saya besarkan, saya akan nanti ya. Dapat niat puasa sunat Zulhijjah. Nawaitu saum syahr Zulhijjah. Okey. Aku akan nawaitu saum tariyah sunat Zulhijjah. Ada anjuran untuk melakukan hari Arafah. Jawapannya niat puasa je. Gitu je. Tak payahlah nawaitu kalau sekiranya puasa di antara 1 hingga 9 Zulhijjah kan. Sehingga niat saja aku puasa sunat kerana Allah Ta'ala. Bas. Kalau hari Arafah saja aku puasa hari Arafah kerana Allah Ta'ala. Itu saja. Jadi hari Tariyah kalau nak ni kalau nak puasa juga saja aku hari Tariyah saja aku bersunat kerana Allah Ta'ala. Tak perlulah nawaitu sauma yaumat tauriyah. Itu memang kerja pandai-pandai dalam agama ya lah. Okey. Ada lagi? Okey. Itu saja Ustaz. Okey, itu saja. Mana Tok Mufti?
Isteri dia masuk hospital, Ustaz. Kita doakan yang terbaiklah untuk isteri dia, Ustaz. Oh, apa dia? Bersalin ke apa? Bukan, Ustaz. Ha? Ada masalah dengan lutut dia, lutut isteri dia, Ustaz. Ya, Masya Allah. Itu biasa. Itu betul. InsyaAllah. Dan kali kita sambung bab yang paling penting. Kehidupan dia bab muamalat. Ini buat jual beli macam-macam lah. InsyaAllah. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz.